So, hello guys. So, kita sambung dalam bab 2. Dalam bab 2, sistem respirasi manusia. Yang pertama dalam sistem respirasi manusia ni orang boleh tanya tentang maksud pernafasan. Benda yang simple je punya pernafasan. Maksud dia ialah menyedut dan menghembuskan udara oleh peparu. So, kat sini kita tengok dekat paru-paru ni ada, kalau kita lihat, kalau gambar ni kalau awak tengok, ni start daripada trakea, yang bentuk Y ni nama dia bronchus. Yang bentuk Y ni nama dia bronchus. So dekat bronchus tu lepas tu ada cabang, kita panggil dia bronchiole. Dan kita ada alveolus. Kat alveolus ni lah penting kat mana pertukaran gas berlaku. Nama prosesnya proses resapan. So awak kena tahulah. Contoh dalam makmal ada gambar macam ni, belon ni. Belon dengan serkap kaca ni. So belon tu melambangkan apa? Peparu, serkap. Yang kat bawah tu kepingan getah tu melambangkan diafragma, TY tu melambangkan trakea. So benda-benda simple ni awak kena belajar lah, kena ingat lah. So soalan boleh bagi contoh 2 markah atau 3 markah tentang terangkan macam mana proses tarikan nafas berlaku. Apa yang berlaku bila kita tarik nafas. Jadi awak ingat satu je, lagi satu sebaliknya. Contoh, ingat tarikan nafas saja. Bila tarik nafas, diafragma mengecut dan mengendur. Sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar. Contoh kita nampak, kan dada kita naik kan? Kat dada kita lah sangkar rusuk. So dia bergerak ke atas dan keluar. Isi padu rongga toraks bertambah. Sebab apa? Sebab oksigen masuk. Ambil nafas, semua oksigen masuk. Sebab tu isi padu rongga toraks bertambah. Tekanan udara dalam rongga toraks berkurang. Sebab apa? Tekanan udara ni ada dua. Dalam rongga toraks dan dekat luar ni. So bila dekat luar ni, tekanan udara tinggi, rongga toraks rendah. Sebab apa? Sebab itulah oksigen boleh ditolak masuk ke dalam paru-paru kita. Dan dekat mana berlakunya pertukaran gas, dekat alveolus, proses dia resapan. Kalau dia suruh terangkan apa yang berlaku dekat proses resapan tu, kena cakap oksigen meresap masuk daripada dinding alveolus ke mana? Ke kapilari darah. Manakala karbon dioksida meresap keluar daripada kapilari darah ke dinding alveolus. Itulah proses resapan. So, next, macam mana oksigen diangkut ni dalam darah kita? Dia diangkut macam mana oksigen ni digabung dengan sel darah merah. Nama dia hemoglobin. Bila dia gabung jadi oksihemoglobin. Itulah yang berlaku. Dan bila sampai kat sel dia pecah balik. Oksihemoglobin akan jadi hemoglobin dengan oksigen. Jadi sel-sel badan kita boleh gunakan oksigen untuk buat kerja. So, soalan juga boleh bertanya kenapa seseorang yang bersenam, berlari tu dia kadar pernafasan dia lebih tinggi, dia lebih menyedut udara dengan lebih banyak, tercungap-cungap. Kenapa? Kerana aktiviti fizikal ni, berlari, jogging, main bola tampar, berenang, semua tu meningkatkan sel-sel otot. Aktiviti fizikal ini meningkatkan maksudnya apabila aktiviti fizikal meningkat, sel-sel otot melakukan respirasi lebih daripada biasa. Maksudnya otot kita memerlukan lebih banyak oksigen sebab otot kita nak berlari, dia nak mengecut dengan mengembang dengan lebih cepat. Maka kadar pernafasan meningkat, maka lebih banyak oksigen perlu diserap dan karbon dioksida perlu dibebaskan. Kalau kita tak bernafas dengan cepat, contoh kita melakukan aktiviti lari 100 meter, kita terus duduk, kita tak bernafas, maka akan berlakunya cramp kat kaki kita sebab karbon dioksida ni berasid. Dia akan terkumpul dekat kita punya muscle, otot-otot dan menyebabkan cramp, iaitu lactic acid terkumpul, maka dia akan menyebabkan kekejangan otot. Jadi, kenapa seseorang tu bernafas dengan lebih kerap bila bersukan adalah untuk meningkatkan kadar pernafasan agar gas oksigen diserap dengan lebih kerap dan gas karbon dioksida disingkirkan. Itu fungsi dia. So, hal ini dapat meningkatkan kecekapan pertukaran gas dalam badan kita. So, yang paling penting, 4 adaptasi struktur alveolus. Kerana 4 keadaan inilah alveolus tu berlakunya kecekapan pertukaran gas. So, yang pertama mempunyai permukaan yang sangat luas. Yang kedua, dinding yang sel yang nipis. Yang ketiga, dikelilingi oleh banyak lapisan kapilari darah. Yang keempat, permukaannya moist, lembap. So, bila permukaan dia lembap, dinding dia nipis, bila permukaan dia sangat luas, dikelilingi oleh banyak kapilari darah, maka kecekapan pertukaran gas itu pun meningkat.
So orang tanya, okey cikgu kenapa? Kita cakap bila bernafas ni, sedut oksigen tiba-tiba boleh lakukan kerja. Kenapa? Macam mana oksigen ni masuk dalam sel-sel badan kita, kita boleh berlari, berjalan, menulis, bercakap. Macam mana ni? So, respirasi, proses respirasi bernafas ni, proses respirasi sel ni ialah proses pengoksidaan. Maksud pengoksidaan ni proses di mana pengoksidaan dan penguraian glukosa. Dalam badan kita ni bila kita makan glukosa, makan roti, karbohidrat, nasi, semua tu akan ditukar jadi glukosa. Jadi glukosa ni bila gabung dengan oksigen kita panggil proses pengoksidaan dan penguraian. Jadi respirasi ni ialah proses di mana penguraian dan pengoksidaan glukosa berlaku dalam sel badan kita menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Sebab itulah kita boleh ada tenaga untuk berjalan, berlari dan sebagainya. Tapi untuk ada tenaga kena makan juga, kena makan nasi, makan roti, supaya kita sedut oksigen tu boleh bergabung dengan glukosa, diuraikan dan dioksidakan jadi tenaga, karbon dioksida dan air. Sebab tu kalau awak nak maraton, rentas desa, kan baru-baru ni kat sekolah ada rentas desa kan. Sebab tu kena makan dulu. Sebab tu kalau lari, bila kita sedut nafas, senang dia tukar jadi tenaga. Kalau awak tak makan, awak lari-lari, sedut oksigen pun tak jadi apa. Dia tak tukar jadi tenaga. Sebab tu kadang-kadang boleh gastrik, penat, pitam dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita pergi kepada bahan yang memudaratkan sistem respirasi. Ada banyaklah, tar rokok, karbon monoksida, sulfur, dioksida, nitrogen, jerebu dan sebagainya. Okay, last ni more kepada bab yang membahayakan kita punya sistem respirasi lah, paru. So, dia more kepada langkah-langkah untuk mencegah penyakit respirasi. Dia yang sangat berbahaya ialah merokok. Ni soalan famous lah. Hopefully korang tak merokok lah. Jangan merokok, bahaya. Kerana dalam rokok ada bahan berbahaya seperti tar. Contoh bahan karsinogenik. Bahan nikotin. Nikotin ni menyebabkan ketagihan. Kalau tar ni akan menyebabkan kanser paru-paru. Kalau bahan karsinogenik ni sama juga menyebabkan sel-sel kanser. So, selalu akan ada satu setup dia seperti ni. Dan dalam makmal ni mesti awak pernah buat ni. Di mana rokok tu, lepas tu dia ada satu tiub, dalam tu ada kapas lembap, ada penunjuk semesta. Jadi kapas tu bila asap rokok tu berjalan, dia jadi apa? Kapas tu akan jadi berwarna kuning, warna perang. Kapas tu akan jadi warna perang kerana tar ni dia mencemari paru-paru. Sebab tu orang yang isap rokok ni lama-lama paru dia jadi perang, lama-lama jadi hitam. So then suhu akan naik sebab orang isap rokok ni suhu badan dia akan naik, paru-paru dia akan jadi panas. So next penunjuk semesta akan tukar warna jadi warna daripada warna hijau ke kuning ataupun hijau ke jingga. So dia melambangkan bahawa asap rokok ni adalah berasid, dia sangat berbahaya kepada paru-paru kita. Yang penting juga jangan jadi perokok pasif. Tak merokok bagus, jangan duduk sebelah orang rokok. Jauhi diri daripada orang yang merokok. Kalau ayah kita, abang kita merokok, jangan duduk dekat sebelah dia. Sebab apa? Perokok pasif ni berbahaya. Dia adalah orang yang tidak merokok tapi menghidu asap rokok. So, jauhilah. So, cara-cara nak atasi, nak menjaga kesihatan sistem respirasi ni, selalulah bersenam, jauhi diri daripada asap rokok. So, kita pergi sikit sistem respirasi haiwan. Contohnya belalang, dia pakai sistem trakea. Kalau katak, sistem paru-paru dan juga kulit yang lembap. Ikan menggunakan insang. Kat ikan ni, kalau siapa pernah siang ikan, dekat dia punya pipi ikan tu, dia ada macam kipas tu kita panggil lamella dan juga filament. Lapisan ini menyebabkan pertukaran gas dengan lebih baik. Kalau katak dalam air, dia kulit yang lembap sebab kat kulit dia ada banyak kapilari darah. So, oksigen yang di dalam air tu mudah untuk meresap masuk. Kalau belalang, sistem trakea. Dia ada trakeol, dia ada kantong udara, so spiracle, semua tu ada dalam belalang. Kalau dalam tumbuhan, dia berlaku dekat mana? Dekat stoma ataupun stomata. Dia yang bentuk kacang tu, tepi tu kita panggil sel pengawal, kat tengah-tengah tu stoma. So, pertukaran gas berlaku dekat situ. Okay, I think itu je dalam tingkatan 3 ni. Kalau awak tengok video saya yang pertama dengan yang kedua ni, hopefully korang dapat ulang kaji dan belajar untuk ujian 1. So, jangan lupa like, comment dan subscribe. Bye.